Kita sering menuntut klip video sebegini yang memaparkan deklarasi kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman di kaca TV. Namun, jarang sekali dapat kita dengari apa sebenarnya yang dilafazkan oleh Tunku pada hari bersejarah itu berkenaan aspirasi beliau demi untuk negara yang baru dilahirkan pada ketika itu. Cita sebuah negara sambil irama lagu kebangsaan, lagu negaraku diperdengarkan bagi kali yang pertamanya. Itulah harapan dan cita-cita Tunku. Sebuah negara berdemokrasi yang adil terhadap rakyatnya, yang bebas dan hidup aman damai. Tak lama kemudian, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia dibentuk dan terus berusaha. 5 matlamatnya ialah meninjau pendapat di wilayah berkenaan mengenai penubuhan Malaysia, menyebar penerangan mengenai Malaysia, memula dan menggalakkan perbincangan mengenai Malaysia dan mengusahakan kegiatan yang akan membantu menyegerakan penubuhan Malaysia. Ia telah mengadakan 4 persidangan di Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Ia mengeluarkan satu memorandum, menyokong Malaysia dan membuat beberapa syur mengenai peraturan perlembagaan. Perbincangan diadakan, pendapat ditukar, soalan dikemukakan. Akhirnya, rangka bentuk Malaysia dipersetujui. 20 November 1961, Tengku berada di London menemui Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan meninjau pendapat kerajaannya mengenai rancangan Malaysia. Salah satu hasilnya ialah perlantikan Suruhanjaya Kobol. Suruhanjaya Kobol tiba di wilayah Borneo untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai persekutuan Malaysia yang diura-urakan. Selama 8 Julai 1963, London, Perjanjian Malaysia ditandatangani. Suatu ketika yang bersejarah, perjanjian yang termaktub membawa kemerdekaan dan penghidupan baru kepada seramai 3 juta orang lagi umat manusia. Zaman baru bermula, kemerdekaan tercipta. Mereka menggabungkan diri dengan saudara yang telah sedia ada hubungan sejarah, bahasa, agama, budaya dan ekonomi dengan mereka. Searah setujuan menerusi Malaysia, mereka memperjuangkan nasib bersama. Bukan ingin menuding jari, tetapi kebanyakan kita kurang peka dengan tarikh 16 September. Pada tarikh itu, ia menyaksikan Tanah Melayu bergabung bersama Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Persekutuan Malaysia. Bagaimanapun, Singapura tidak kekal lama kerana menarik diri 2 tahun kemudian. Bermula sebagai Melaya dan kemudiannya bersama dengan Sabah dan Sarawak sebagai Malaysia, dengan kekayaan bahan mentah seperti getah, timah dan tin, dan kemudiannya kelapa sawit dan minyak, rakyat seharusnya hidup senang tanpa mana-mana suku kaum dikecualikan. Malangnya, keadaan sekarang sebaliknya. Mengapa? Rukun negara terbentuk berikutan berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969 di mana berlaku rusuhan kaum yang menggugat keamanan dan keutuhan negara. Pergaduhan antar kaum ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan dan kerugian harta benda. Terdapat macam-macam teori akan sebabnya berlaku tragedi 13 Mei. Tengku tidak ketinggalan untuk memberi pandangannya. Sokongan pasukan keselamatan, khususnya pihak polis dan angkatan tentera. Lepas membangkit usuhan dari perasaan orang curiga. Jadi mereka ada yang setuju kepada saya itu, gunakan usuhan itu untuk hendak menjatuhkan saya.
Seorang daripada itu ialah Mahathir sendiri. Dia buat satu surat kepada saya, tapi diedar beratus ribu kopinya kepada semua orang. Ya, tentera-tentera, polis, orang-orang kebanyakannya diedarkan dan dimaki saya dalam itu dengan berbagai-bagai perkataan. Saya ini dibenci oleh semua orang Melayu, dibenci oleh pegawai-pegawai kerajaan, dibenci oleh askar Melayu, dibenci oleh polis dan sebagainya. Di situ nampak nak caranya, tujuannya nak bagi orang semua benci kepada saya. Buang saya, ubahkan pemerintahan Melayu ini. Dikata saya ni pro-Chinese. Saya berjuang begitu lama dengan begitu rosak dan begitu payah, susah payah. Adakah untuk nak angkatkan Cina? Ini semua untuk nak bagi tempat dalam negeri ini kepada orang Melayu. Itu yang tujuan saya yang berjuang ini. Dia kata saya pro-Chinese, saya buat itu bagi Cina, yang ni macam-macam lah dia kata. Jadi tunjuk di situ khianatnya. Tak lama kemudian, Tun Abdul Razak menggantikan Tunku sebagai Perdana Menteri dan mengisytiharkan satu ideologi kebangsaan dan satu program pembasmian kemiskinan. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, bertujuan supaya rakyat hidup dengan muhibbah, bersatu padu, saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Rukun negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni seperti yang terkandung dalam objektif dan 5 prinsip rukun negara supaya ia menjadi teras dan landasan hidup bermasyarakat di negara ini. Sambilan itu, Tun Razak juga telah melancarkan dasar ekonomi baru. Cuba melangkah tak ke mana, di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Matlamat dasar ekonomi baru antara lainnya adalah untuk mewujudkan perpaduan dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi, pendidikan dan pembangunan. Jika prinsip-prinsip yang diabadikan dalam rukun negara dan aspirasi-aspirasi dasar ekonomi baru dilaksanakan dengan penuh beramanah, harapan Tunku Abdul Rahman supaya Malaysia kekal sebagai sebuah negara demokrasi yang merdeka, berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan, dan di mana rakyatnya hidup makmur dan aman damai sambil berpegang kepada semangat satu bangsa, satu negara seharusnya sudah lama tercapai. Malangnya, Kerajaan UMNO Barisan Nasional bermula dengan kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 sehingga kini telah mengabaikan prinsip-prinsip rukun negara dan sebaliknya dari masa ke semasa memainkan dan mengapi-apikan isu kaum dan agama
untuk memastikan rakyat tidak bersatu dan dengan itu kekalkan kuasa mereka. Dalam hal ini, tinjauan kepada keadaan sebelum merdeka akan mendedahkan bahawa UMNO sekarang dengan UMNO yang dahulu tidak berbeza. UMNO pada tahun 1940-an dengan UMNO sekarang tidak inginkan kemerdekaan untuk rakyat. Dia tidak nak merdeka masa itu. Dia hidup Melayu slogan dia. Kita merdeka. Dan kita tunjuk setiap Mayday tu. Mayday. Sebab sepenuh-penuh pekanjur baru tu kerja barak. Saya minta semua bersurat. Nanti. Ya, itu saya bagi 5 minit. Tak semua bersurat. Saya minta 5 minit je. Dia bersurat. We are dealing with your top officers. We are not dealing with you. Why they are thinking arrest? We do not know. We do not know what they are arresting. We are supposed to celebrate Workers' Day, and that's how they treat you. So what PSS is going to do about it? Well, I think this message will get across the whole world that Kerajaan Malaysia does not allow workers to celebrate their May Day. Nampak gaya pekerja-pekerja di Malaysia belum merdeka lagi. Untuk lebih memahami bagaimana pemecahan amanah yang berleluasa ini telah berterusan sekian lama, mari kita lihat kembali sejarah, khususnya perjuangan awal rakyat untuk kemerdekaan dari pihak British dan peranan UMNO ketika itu, penyelewengan dasar ekonomi baru dan kehancuran institusi-institusi nasional selama era kepimpinan Dr. Mahathir.